kasih saudari dan saudara pengacara majlis, betul-betul berteks gitu. Apa yang ditulis dia baca. Terima kasih pada Tuan Pengarah Encik Zamzuri, pada Pengurusi Besar Islam LIP Encik Sofrodin, Guru Pegawai Yadim Utara, Tuan-Tuan Jabatan dan Tuan Wakil, tetamu-tetamu dan pelajar-pelajar LIP, mudah-mudahan semuanya dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tuan-tuan, Nabi SAW menyebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Belajar dan mengajar. Kemudian Nabi pernah ditanya oleh seorang laki-laki di hadapan khalayak. Ketika Nabi sedang berada di atas mimbar, Rasulullah ditanya, ayu khairun nas, siapakah yang terbaik, manusia yang paling baik? Lalu Nabi SAW menjawab, aqra'ahum wa atqahum lillahi wa amiruhum bil ma'ruf wa nahahum 'anil munkar wa awsaluhum lirrahim. Ada 5 orang yang paling baik. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Kedua, orang yang bertakwa kepada Allah. Ketiga, orang yang mengajak ke arah kebaikan. Keempat, orang yang mencegah kemungkaran. Dan yang kelima ialah orang yang menyambung silaturahim. Kemudian tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, utlu ma uhiya ilaika min rabbik, bacalah kamu akan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada kamu. Wa aqimis salat, dan dirikan salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah kamu daripada melakukan kejahatan dan kemungkaran. Orang yang terbaik ialah orang yang tadabbur dengan Quran. Tuan-tuan, kita duduk di ILP ni tuan-tuan. Kalaulah kita ambil perindustrian berdasarkan pada Quran, subhanallah, punya canggihnya Quran. Tapi sayang setengah orang ni tuan-tuan, dia faham Quran ni, nombor 1 bulan puasa. Habis puasa ketuk. Habis tadarus apa semua, 27 Ramadan, siap khatam, dapat ke melekat selai ke batik 21 dah. Tahun depan pula buka tim tadarus. Ada yang baca Quran ni bila mati, bertimbul surah Yasin kat kepala mayat. Saya datang tengok mayat tu, dia Yasin tak balik, Yasin tak tinggal lah. Sampai ke kubur baca 3 hari 3 malam. Pasal kemah di kubur. Lepas tu tak baca. Lah makcik baca Quran bila makcik? Tahun 89. Lepas tu tak baca lah. 89 tu laki makcik mati. Tu tak baca, tak ada siapa mati, tak tahu tak. Oh. Tunggu makcik mati pula orang jaga makcik. Maknanya dia baca sebab mati. Ada yang baca Quran sebab takut. Rumah ada hantu. Baca Quran, surah Baqarah baca, Yasin baca. Tak pun nak balik kampung tengah malam, balik kampung nak pergi Kelantan. Lalu kok Balin, lalu kok apa semua gerik naik ke atas. Hutan balak pula 12 malam. Sepanjang jalan tu pasang CD Quran, Yasin, sepanjang jalan. Habis Yasin, Al-Mulk, Al-Waqi'ah, semua masuk. Lagi 10 km nak sampai rumah dia di Kota Baru, baru tukar era. Abang tak dengar Quran dah? Dah sampai dah. Maknanya dia baca Quran tu, bila dia takut. Tak takut, tak nak baca Quran. Dia cari kain bahar. Yang keempat, ada orang baca Quran ni tuan-tuan, sekadar membaca saja.
Dia tidak mentadabbur. Sebab itu Nabi sebut, siapa manusia yang terbaik? Orang yang aqra'ahum. Bila kita nak faham apa itu aqra'ahum, kita kena lihat daripada ayat yang awal diturunkan oleh Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Perkataan Iqra'. Ulama-ulama membahaskan bagaimana Jibril menurunkan ayat yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dipeluknya Rasulullah, Jibril peluk pada Rasulullah, Jibril kata, Iqra', bacalah. Dan Nabi menjawab, ma ana biqari. Saya bukan seorang yang pandai membaca. Saya seorang yang tidak pandai membaca. Tetapi ada ulama dia tak kata macam itu. Ma tu apa? Ma ana biqari. Apa yang aku nak baca? Bukan maknanya Nabi kata aku tak erti baca. Ada setengah ahli ulama kata tak. Nabi kata aku nak baca apa? Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama kata ma itu tidak. Bahasa Arab ni ma ni ada dua makna. Ma maknanya tidak. Ma maknanya tidak. Bukan. Bukan. Dengar je ada orang jembang lah. Kalau tak mendengar ceramah saya seperti susah buat kan. Baik, ma ni ada dua. Satu, ma maknanya bukan. Bukan. Tidak. Satu lagi ma maknanya ialah apa? Ma ismuka. Ma ismuka. Apa nama kau? Satu lagi tidak. Sebab tu ulama kata Nabi ni maksudkan aku nak baca apa? Ataupun Nabi maksudkan aku tidak boleh membaca. Baik. Itu tafsiran. Apa-apa pun dua-dua kita pakai lah. Tapi yang jumhur pakai ialah Nabi Muhammad kata aku bukan seorang yang boleh membaca. Nak baca lagu mana aku tak boleh baca. Baik. Di sini timbul. Bila ada orang kata ish, Nabi Muhammad tu tak boleh baca. Saya ni ada master. Saya ada PhD. Saya doktor. Nama saya Ismari. Maknanya saya lebih pandai daripada Rasulullah. Ada pula yang cakap macam itu. Buat apa sih ikut Nabi? Nabi tak pergi sekolah. Saya pergi sekolah. Maka dia berkata dia lebih baik daripada Nabi. Nabi itu Allah Ta'ala saja tak bagi dia pandai baca. Sebab kalau dia pandai baca, nanti akan ada orang klaim dia tu pandai, aku ajar. Nabi Muhammad tu pandai sebab ada Tok Guru. Tok Guru dia yang ajar. Ni ayat Quran yang turun ni Tok Guru dia yang bagi. Sebab tu Nabi Muhammad memang tak ada Tok Guru, malaikat Jibril. Sebab nak bagi tahu kepada orang bahawa Nabi ni tak pernah pergi sekolah. Tetapi dia bawa satu ayat Quran, dia bawa satu Quran yang sangat canggih. Cikgu dia siapa? Guru dia siapa? Mustahil guru dia macam ni. Maknanya mustahil guru daripada kalangan manusia biasa. Sebab dia tak pernah pergi sekolah pun. Maka gurunya datang daripada mana? Wa'allamahu syadidul quwa, Jibril alaihissalam, yang dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah. Jangan kita condemn Nabi. Nabi pun tak pernah pergi sekolah. Macam mana kata dia? Ada sebab. Sebab tu Nabi Muhammad lahir-lahir dah siap bersunat. Dah siap berkhatan. Kalaulah Nabi Muhammad berhantar umur 8 tahun, 10 tahun, Tok Mudin tu tak bangga. Bila Nabi dia jadi Nabi, Tok Mudin kata, saya yang pada masa sunat dia saya lah, jadi Nabi saya. Tak dia buat name card pula sunat. Business card pula. Tulislah bracket tu. Bersunat Rasulullah. Allah Ta'ala nak jaga Nabi. Tu hikmah dia. Jadi dalam ayat Iqra' tu, Iqra' ni maknanya baca. Nombor satu dia suruh baca. Maka kita pun baca. Okey, pengarah ILP Kepala Batas Pulau Pinang Malaysia. Tu dia. Okey, baca. Ustaz Kazim dilahirkan di Kampung Paya, Batu Korong, Bukit Selama, Perak, Malaysia. Nampak?
Maknanya kena baca. Baca. Okey? Dua. Apa makna baca? Iqra maksudnya baca. Baca maknanya membaca. Macam saya sekarang ni nak ceramah pada tuan-tuan ni, saya kena baca tajuk apa yang sesuai dengan tuan-tuan. Bilik aircon, selesa, seronok duduk. Ni kalau tidur lena, malas-malas lambat tidur, mes ni clear. Duduk belakang pula, duduk lindung orang tak nampak lah. Lena sedap. Kalau saya tak baca, tuan-tuan, maka saya bukan jadi penceramah yang baik. Saya peduli saya, aku suka tuan-tuan nak tidur kan, tuan-tuan nak apa kan, peduli apa saya. Maka saya nak cerita apa saya? Cerita satu cerita yang cerita saya. Ya, Al-Quran merupakan suatu kitab yang nampak dengan dia memuak sekali. Sebab apa? Sebab dia tak baca mana hak boleh sebut, mana hak patut sebut, macam mana nak tackle orang supaya orang tak mengantuk. Sebab tu tuan-tuan kena baca. Nak bisnes kena baca. Bukan boleh buka kedai jual gerai nasi lemak ujung simpang tepi kurung. Tak ada rumah siapa pergi buka gerai tau. Nasi lemak special. Siapa nak main makcik? Nak buka kedai tu kena baca lah tang mana nak berniaga. Orang senang singgah, orang senang berhenti, orang senang beli, ramai orang tempat lalu lalang. Dia kata sini senang orang tak ada. Memang orang tak ada, tulisan buat apa? Nak berniaga pun kena iqra. Tu nama dia iqra, membaca. Yang ketiganya iqra maknanya ialah mengkaji. Adik-adik ini duduk di satu institut latihan perindustrian. Kaji. Ni mikrofon. Kaji. Ni beratnya 250 gram. Cari jalan. Macam mana dia nak cipta mikrofon 25 gram. Buang kosong di belakang. Ni nama dia mengkaji. Fikir. Akak-akak ni lah tak tahu nak abang lah, duduk ni daripada subuh sampai ke malam. Tak buka-buka. Tuan-tuan tak tengok lah drama atas katil pergi duduk. Kan drama atas katil pergi duduk malam-malam nak tidur. Saya kata biar betul dia boleh. Tu tengok isteri saya tak pergi duduk malam-malam. Ada pergi duduk mana? Ada orang di rumah dia pergi duduk malam-malam. Tu drama kita. Ustaz faham tak? Dia tu pelakon, dia dah berhijab. Dia dah bertudung, sebab tu dia pergi tudung. Tahu, orang tak payah ajak aku, tak apa dia pergi tudung. Tapi pengarah tu lah bengong. Kenapa Ustaz buat satu babak yang atas katil di rumah dah pergi tudung? Buatlah babak di tempat lain yang tak perlukan jadi pelik. Tuan faham tak maksud saya? Adakah di rumah atas katil pakai tudung nak baca buku? Tak pernah dibuat kaum tuan-tuan. Pengarah tu lah kena kreatif. Ada satu babak yang duduk di luar rumah, yang perempuan tu pakai tudung. Tak payahlah. Ni tak tu dalam rumah tu yang mutai kat lelaki pakai tudung. Pelik oh tuan. Pelik oh. Tak tahu abang-abang ni pukul 5:30 petang isteri duk jamu cok kodok. Saya pakai tudung abang. Minumlah. Berdua di mana? Dah tengok abang. Ya betul yang ni. Dia tak real nama dia. Tak realistik nama dia. Nama dia elastik. Benda tu. Jadi kalaulah kita berfikir, orang perempuan ni dalam sehari dia pakai tudung berjam. Mau 8 jam. Panas. Dia berfikir. Industri ni berfikir. Macam mana nak cipta satu tudung yang orang perempuan bila pakai, tudung tu menyejukkan kepala dia. Cipta sejenis kain yang boleh menyerap peluk, yang boleh menghalang haba. Cipta sejenis kain yang bila perempuan tu pakai ringan, sejuk, tak memanaskan kepala dia. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, Alladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a.
Diciptakan seluruh benda di dalam dunia ni untuk kamu. Ini satu ayat dalam Quran yang sangat jelas bahawa dunia ni Allah Ta'ala cipta untuk kita. Selagi mana tak ada benda tu kata haram, selagi mana tak ada benda tu kata tak boleh, belasah lah tuan-tuan. Sebab ada orang tanya saya, Ustaz, apa hukum kita orang Islam? Ini makan mie kan, guna chopstick. Harus. Dah, ialah, nah, pasal orang kafir duk makan guna kan, kita boleh tak? Makan menggunakan chopstick harus. Yang tak bolehnya kau makan chopstick tu. Kalau tojong ngomong-ngomong yang tu salah. Apa salah kau? Ada orang kafir duk makan benda tu tak? Pegang pinggan mangkuk ngomong. Tak apa, harus guna. Tak di negara mereka hak Islam ramai. Makan guna chopstick lah. Kan kita nak kata haram, tak ada mereka kafir kita tiru apa makan bihusu dengan apa? Sudu. Lagi gerbu. Orang putih makan. Tak haram tak? Dia apa? Ni, nampak tak? Kolok tak kolok pemikiran kita. Cubalah tuan-tuan faham, Allah Ta'ala ni dia sebut pada kita dalam Quran, pada kita dalam Quran, bahawa selagi mana tak ada benda tu haram, buat. Yang salah ini haram dengan ikut, jangan buat. Jadi Allah Ta'ala ciptakan kain, Allah Ta'ala ciptakan buah, Allah Ta'ala ciptakan daun, Allah Ta'ala ciptakan macam-macam. Cari, kaji, iqra' benda-benda ni. Mana satu benda yang bila dibuat baju, bila dibuat kain, pakaian itu menjadikan kita nyaman, selesa dan sejuk. Saya pergi ceramah di Singapura. Kawan saya bawa saya masuk satu kedai jual pakaian daripada daun nenas. Daun nenas, buah nenas tu diproses jadi baju. Saya beli selai. Malas nak beli, tapi dah malu lah beli ke. Selai $700 Singapura. Saya bawa tak sampai 800. Suruh roti tak. Tapi bila saya pakai balik, selesa. Dia tak berpeluh badan kita, dia sejukkan badan kita. Rupanya pokok denai tu boleh menghasilkan baju yang bagus. Kita dia buat pajeri. Bila dah rupa? Pajeri. Lepas pajeri tak. Ubah sikit. Yang ni lah kerja adik-adik. Pelajar-pelajar LP. Tengok LP duduk faham industri buat mesin sana, mesin sini, wire sana, wireman sini. Fikir. Tuan-tuan tengok polis trafik tu. Duk jaga lalu lintas tengah panas, tengah hangat. Dengan helmet. Gini. Helmet tu saja 1 kilo ke 2 kilo. Dengan hangat je lagi. Akak-akak bayar tak suami kita pergi kerja naik motor. Helmet dengan berat, dengan panas. Di UAE, mereka mencipta satu helmet yang ada aircon. Jadi bila pakai helmet tu, kerja tengah panas, tak apa, aircon. Orang perempuan boleh pakai. Pergi dengan ceramah, pakai helmet. Helmet bukan sebarang helmet. Helmet ada aircon. Ni nama dia industri. Dan jangan tuan-tuan hanya nampak industri ni tang sini. Quran tu dia menyuruh kita berfikir bagaimana nak jadi orang hebat. Terbuka pada kita. Dan bagaimana nak membuka minda, pemikiran, supaya kita boleh menjadi pemain industri, pencipta industri. Salah satunya ialah aman. Keadaan sebuah negara itu aman. Keadaan sebuah negara itu aman. Rakyatnya aman.
Bila kita, rakyat dia aman, negara dia aman, dia mempunyai banyak masa pemikiran, banyak ruang untuk kita mencipta benda yang baru. Tuan-tuan cuba tengok negara-negara yang aman dalam dunia, yang tak ada berperang, dengan rakyat tak bergaduh. Kita lihat negara yang paling aman, Jepun aman, walaupun tiap-tiap minggu ada raksasa. Tiap-tiap hari Sabtu 10:30 pagi dia main Atramentaro ada. Tiap minggu main. Allah nasib baik ada Atramen. Tuan-tuan, di Jepun teknologi yang terbaru yang mereka cipta ialah kereta api tanpa driver dia lama. Kereta api tanpa pemandu lama dah. Lah mereka mencipta pesawat tanpa pemandu lama dah. Yang mereka cipta sekarang ni tuan-tuan, bas tanpa pemandu. Semua guna satelit. Satelit yang kontrol tak. Subhanallah. Bayangkan kalau di Penang ni, bas tak ada driver. Mereka tahan ke depan. Balik jauh. Makcik dengan cucu tahan bas berhenti. Turun balik makcik. Awak tu tak ada driver. Di mana tau? Hantu raya. Orang kita hantu raya. Tak ada driver, tak ada apa, duduk jalan sendiri. Sampai bila orang kita nak maju, tak habis-habis hantu. Adik-adik, oi, orang Melayu ni hebat. Tapi pasal bangsa kita sendiri tak bangga dengan bangsa kita. Apa hak kita buat, apa yang kita cipta, dia tak lama tak ada, dia tak lama sama. Dulu orang Melayu kita, dia cipta sebuah kereta. Boleh start enjin, control, start, remote, dan kereta tu boleh berjalan main kat dia. Itu ayah. Sekarang BMW buat. BMW control, parking sendiri. Keluar kereta parking sendiri. Tuan punya kereta boleh remote je. Subhanallah. Lepas tu kita kata, canggih. 6 harakat cuk. Pasal apa kita 6 kali cuk? Pasal yang buat dia Jerman. Cuba Melayu buat. Kereta masuk garah, keluar garah sendiri. Tak lama. Ni tak boleh kontrol, mau pergi jalan kereta. Dia punya nak condemn lah Melayu. Tuan-tuan tahu tak, dulu ada orang Melayu di Selangor, dia cipta wiper kereta. Bila dia hujan saja, wiper tu automatik sapu air. Lagi lepas hujan, lagi laju dia sapu. Lagi sekali kita kata, dia tak lama mau cabut wiper. Tapi bila Mercedes buat, canggih. Terus canggih. Sampai bila bangsa kita ni tak menghargai keupayaan bangsa kita? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita hanya perlu berfikir dan kita akan dapat mencipta benda itu. Sebab tu adik-adik, satu cabaran adik-adik duduk di ILP ni, fikir lah. Jangan duduk fikir, sayang Malaysia patut menang tapi ingat main hoki. Tahu lah tuan-tuan. Fikir masalah. Yalah tak patutlah bagi berlian palsu kan. Kawan dah menang kan. Apa faedah kau untuk fikir benda tu? Fikir benda-benda lain yang boleh kita majukan diri kita, bangsa kita, agama kita, negara kita berpandukan kepada Al-Quran. Allah Ta'ala bagi ruang untuk kita berfikir. Boleh ubah. Satu benda yang tak boleh diubah, nombor satu, yang telah Allah ciptakan, nama dia hukum. Hukum tak boleh ubah. Canggih macam mana pun. Memandangkan masjid di kampung kita ni
kekurangan jemaah lelaki. Jadi kami semalam di Tangkuasa Masjid telah bermesyuarat untuk melantik 2 wakil perempuan, 2 wakil muslimat untuk jadi imam dan bilal. Tak boleh, yang ni tak boleh ubah. Laki jadi imam, laki jadi bilal. Sebab dia hukum Tuhan, tak boleh ubah. Nah, dah ustaz, yang untuk bilal kampung kita ni, dia SPM ustaz. Yang ustazah tu dia Muslim. Dia kelulusan Muslim. Muslim tak Muslim. Ambil belakang. Okey, dihukum. Nombor 2, yang tak boleh diubah, ciptaan Tuhan yang tidak memudaratkan kita. Ni, hidung kembang. Hidung nak tengok hak lain. Elok. Sepatutnya aku ni lembiang macam. Tuan-tuan potong sikit bagi mancung harap. Tak boleh. Tak boleh ubah. Gigi ditebal macam lagu anak. Pergi ambil geruding mulut gigi bagi nipis. Hukum tak boleh mengubah ciptaan Tuhan. Yang lain tu tuan-tuan, cipta. Tak ada halangan. Macam tadi saya kata, mikrofon ni berat, cipta mikrofon yang ringan. Tu ada yang ringan, ustaz awak tak pakai. Pasal lemah. Lemah orang tadi kat telinga, kat kepala lemah. Saya mikrofon jenis ni, siapa bagi pun saya tak mau. Lemah lah. Melainkan TV satu, orang perdana pakai yang tu, pasal pakai cukup letak, ada wayar belakang. Dia jadi pergerakan terbatas. Betul. Cipta dia Allah Ta'ala bagi pada kita. Sebab itu Nabi sebut, kalau kita nak jadi manusia yang hebat, Quran. Okey, kita lihat macam mana nak jadi hebat. Dengan Quran saja kita boleh jadi hebat. Al-Fatihah, Al-Baqarah. Saya buat satu contoh dulu. Al-Baqarah, surah lembu betina. Orang Melayu faham lembu tu bodoh. Bodoh je lembu. Lagi macam lembu di cucuk hidup. Ingat aku lembu cucuk hidup. Jadi kita dah set dalam kepala otak kita, bodoh, lembu bodoh, lembu bodoh. Sedangkan Allah Ta'ala letak lembu nama surah. Quran tu kitab mulia, Quran tu kitab suci. Nama surah lembu betina. Dalam situ kita fikir sendiri lah. Tapi bukanlah maknanya lembu tu pula jadi Tuhan pula. Dia makhluk. Fikir, kenapa tak letak surah Adam? Al-Fatihah, Adam ada? Surah Adam pun tak ada. Ya ada surah Nuh, surah Ibrahim, surah Lut. Ini nama surah. Surah Luqman, surah Maryam, surah Muhammad ada. Tiba-tiba Allah letak surah lembu. Maknanya kita kena buang stigma tentang lembu. Kalaulah lembu tu teruk, Allah tak bubuh nama lembu. Allah tak bubuh nama surah lembu. Adik-adik duduk di ILP ni, minta pengarah ke siapa ke buat silibus baru, modul baru. Industri lembu. Kita faham lah Ustaz, lembu ni dia bidang pertanian, kami industri. Industri asas tani. Mana? Kaji tentang lembu. Sebab dah set dalam minda kita. Tanya adik-adik ni, semua tak mau jadi penternak lembu. Semua nak kerja wireman, judgement. Semua nak kerja pakai tie coat. Semua besok nak kerja dalam office. Semua besok nak kerja dalam ekor. Sebab makru dia tengok yang tu. Nak bertunang, nak minang, mak pak tengok yang tu. Ni anak tunang kerja apa lah. Saya kerja dekat ni pegawai. Dua ekor. Cubalah main bina anak-anak tunang kerja apa lah. Saya belah lembu je.
Telan elok nampak tu. Belah lembu kata. Dia tak tahu lembu tu seekor 4,000. Kalau dia ada 1,000 ekor dah 4 juta. Hak kerja makan gaji duduk lah ekor nak dapat 4 juta bila. Mati hidup balik mati 2 kali tak dapat 4 juta. Allah Ta'ala bagi pada kita lembu tu binatang yang tak jatuh harga. Ni abang-abang ni orang masjid banyak ni. Tahun ni buat korban RM4,860 seekor. Tahun lepas 4,200. Tahun lepas pula 3,800. Tahun lepas 3,006. 3-4 tahun lepas 2,008. 10 tahun lepas 1,500. Mana ada lembu jatuh harga? Sebab tu kena belah lembu. Orang kita malas belah. Kata leceh. Curi tak apa. Tu banyak curi lembu. Nak kat Isuwara tu. Dapat 2 ekor seterajar lembu masuk dalam. Sumpat dapat duk si belakang. Belaga kepala lembu. Sejuk pun suara. Sejuk dia tak sejuk ekor. Dia tak tahu dia nak sembelih lagi. Yang banyak curi lembu. Belah lembu malah. Alasan belah lembu tak boleh pakai tai. Apa salah belah lembu pakai tai? Pergi ladang lembu kekok tai. Mana Adin? Tengok lembu tak? Dia kata gila. Tak gila lah. Dah tu pak mentua nak pakai tai. Saya nak cerita tuan-tuan, orang yang belah lembu Australia, New Zealand dan Belanda. Australia, New Zealand dan Belanda. Hasil dia ialah lembu. No, Australia duduk hujung dunia bawah. Nak sampai kepada dia dengan laut Hindi, laut macam-macam laut pun sampai Australia. Bukan Selat Melaka, bukan Selat Terberau, bukan laut Cina Selatan. Daripada Malaysia ni nak pergi Australia, lalu kot laut Jawa, lepas laut Jawa, laut Hindi nak sampai jauh tuan-tuan. Luas. Kapal terbang hilang pun tak jumpa. Tapi kenapa orang pergi Australia? Kenapa Australia maju? Hari ini Australia mendakwa kami ada kapal terbang yang paling bahaya dalam dunia. Sebab di antara benda yang tak ada di tempat lain, berlambak di tempat mereka, ialah binatang yang Allah sebut dalam Quran. Lembu, kambing dan sebagainya. Dan mereka belah. Binatang tu lebih banyak pada orang di Australia. Dan mereka maju. Kaya. New Zealand, negeri di antara negara yang paling kuat dilanda gempa bumi, New Zealand. Tapi tetap orang nak duduk di sana. Sebab daripada Cadbury. Ia berasaskan kepada susu, coklat dan susu. Tuan-tuan, tempat yang paling indah dalam dunia ni, Eropah, Switzerland, Sweden, Belanda. Belanda tu tempat paling aman. Elok je Belanda tu tuan-tuan. Ruth Gullit namanya. Mereka menghasilkan Dutch Lady, Dutch Baby. Industri tentang tenusu lembu berjumlah 1 trilion dalam setahun. Tapi orang Melayu sebut belah lembu bodoh. Akhirnya Belanda belah lembu. Di rumah kakak ni semua Dutch Lady, lah Dutch Baby. Abang-abang rupi kedai beli Cadbury. Saya pergi pergi cari Nestle. Saya pergi pergi cari Dumex. Jom kita ubah pahaman betapa Allah Ta'ala ni dia nak bagi pada kita satu benda yang sangat hebat. Nama dia Al-Quran. Tapi kalau kita tak mau tadabbur Al-Quran, itu baru tentang industri yang berkaitan dengan susu, industri yang berkaitan dengan daging, belum lagi industri yang berkaitan dengan bovine. Ubat-ubatan yang dapat dihasilkan daripada lembu. Kita hanya faham bila nak pergi Mekah, cocok. Bila nak dapat lesen peniaga penjajah, cocok. Dicocok itu daripada lembu.
Nama dia meningitis. Bila kita suntik nak pergi Mekah, ada surat kad merah. Dapat kad. Maknanya dah disuntik. Tahan setahun, tahan 2 tahun. Supaya kita sihat di sana, tak kena jangkitan. Lembu masuk dalam badan. Sebab lembu binatang kuat. Cuba tengok lembu tengah jalan. Hujan panas, lilih. Jarang kita dengar dia batuk tu semua. Antibody dia kuat. Tuan-tuan dia saya balik pergi ni. Masih semua tahu tu sejuk tak tahan. Tak tahu tu nak bersin tu tak tahan. Tu malah dengan ceramah. Astagfirullahalazim. Apa kaitan dengan ceramah dengan tak tahan sejuk lah? Tuan-tuan, satu ayat dalam Quran disebut tentang lembu saja. Belum tuan-tuan buka lagi. Ustaz, saya ni susah, saya rezeki kurang. Nikah tak laku. Tahu, hari ni untung, besok rugi lah. Macam mana tak? Mereka kata berniaga ni 9/10. Mungkin duk lingkup. Buka Quran, ayat murah rezeki. Oh, surah Nuh. Ayat 10, ayat 11, ayat 12. Ayat murah rezeki, direct Tuhan sebut. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wa yursilis samaa 'alaikum bidarrah. Yumdidukum bi amwal wal banin, kata Allah. Balik buka dalam Quran, surah Nuh ayat 10, 11, 12. Nabi Nuh cakap dekat umat dia. Hai umatku, beristighfarlah kamu kepada Allah. Mohonlah ampun kamu kepada Allah. Sungguhnya Tuhan kamu Maha Pengampun. Bila kamu minta ampun kepada Allah, Tuhan akan turunkan hujan mencurah-curah kepada kamu. Dan akan dilapangkan rezeki kepada kamu. Diberikan anak-anak yang baik kepada kamu. Diberikan kebun-kebun yang bagus dan sungai-sungai mengalir diberikan kepada kamu. Tuan-tuan, 5 tanda keberkatan pada rezeki. Nabi Nuh sebut, siapa-siapa yang dapat ni tuan-tuan, keberkatan pada dia, rezeki dia. Nombor 1, keberkatan rezeki itu apa? Hujan turun dengan baik. Hujan tu rahmat, hujan tu berkat, hujan tu rezeki. Negeri yang tak ada hujan, kemarau, buah nyok pun tak jadi, pokok pun tak jadi. Sebab tu Allah Ta'ala bagi pada kita, kalau sebuah negeri tu hujan baik, tersusun elok, ya tu rezeki. Nak dapat hujan yang baik macam ni tuan-tuan, bertaubat kepada Allah. Yang kedua, keberkatan rezeki itu apa? Diberikan kita harta melimpah. Harta banyak. Ni makcik-makcik dulu kahwin mana ada harta. Nikah dengan laki kita, naik basikal. Sekarang kereta 3. Wajah ada, kancil ada, kita sorong ada, tambah wheelchair 4. Allah Ta'ala bagi rezeki sekarang kita. Dulu rumah sewa rumah Abang Ali, suami kita Kasim nak sewa rumah membawa. Abang Ali tingkat atas, kita bawa. Tu rumah Abang Ali baik, tak ambil sewa. Cik Kasim duduk rumah Abang Ali, satu sen sewa, Abang Ali tak ambil. Sekarang, tuan-tuan ada 3 rumah sewa. Allah Ta'ala bagi rezeki. Allah Ta'ala bagi rezeki ni nombor 1, dengan apa saya sebut tadi? Istighfar. Nombor 2, Allah Ta'ala bagi rezeki dengan kahwin. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kahwin itu mendatangkan rezeki daripada Allah. Dia adik-adik ni kahwin lepas ni. Lah susah kahwin lagi, kerja, belajar. Mak-mak, akak-akak, abang-abang, anak nak kahwin bagi dah. Allah kata aku bagi rezeki. Kalau dia miskin, lepas dia kahwin, aku bagi kaya. Allah Ta'ala sebut, aku bagi kaya lepas dia kahwin. Ni ayat Quran.
Takut pun nak kahwin. Duk ngaji gila oi. Tak apa, lepas ngaji. Lepas ngaji pergi kahwin. Tunggu boy. Hak main Minang tu baik. Yang main Minang tu baik. Terima. Lah raja tak tetap. Raja isi minyak ni isi pam. Tak apa, rezeki pada Allah. Besok dia jadi toke pam. Esok isi minyak tu dia toke. Memang dia toke. Dia nikah dengan anak toke tu. Oh sudah. Opai je sampai duduk kerja pam. Sampai duduk tengok anak toke. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang ketiganya, rezeki itu datang bila kita dapat anak. Allah kata rezeki ni datang bila dapat anak. La taqtulu auladakum khafyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan bunuh anak kamu dengan sebab kamu takut miskin. Kami bagi rezeki kat mereka. Lepas tu akak-akak di dalam kandung susah-susah hati. Dia main pula dah. Aduh, tak tahu. Masa tak mau dah. Dapat pula. Marah siapa? Dah, kecil pun tak boleh cakap lagi lah. Yalah, sementara dia nak boleh cakap. Hak ni duk lapor. Bila hak lapor ni keluar, dia boleh cakap. Boleh lah, sabar. Sebab ada suami yang marah bila isteri dia mengandung. Dia kata tu beringat. Muka masam. Beringat. Beringat apa? Kalau kita tidur seorang tak jadi apa lah. Dah faham sudah. Kadang-kadang mak mertua marah menantu mengandung. Tahulah, kata tu aku nak belah-belah lah, kata lah. Ni orang belah-belah ni. Pakai nyok lah semua ni. Cerita ni. Tak tahu, kata Leha tu mengandung pula lah, kata. Kau tu nak belah dia pula, kata. Asal hujung cakap, kata. Ada setengah dia cakap dia tahu. Tak tahu nak kata apa lah. Tu dia kata. Tapi kata apa? Nak tengok pula tu kata apa? Ada jenis manusia di tu. Ada jenis hujung dia kan. Macam kita kan. Tu dia kata kan. Kan lagi. Macam-macam slang orang kita. Sak dia kan di hujung. Sak kata di hujung. Mana? Macam datang. Dah faham sudah. Tu kat 5. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi jangan bunuh anak disebabkan takut miskin. Cari ubat pergi turun 3 minggu lama. Kelang kabut gede-gede cepat dah mau. Allah bagi rezeki yang jatuh. Yang keempat, Allah kata dalam Quran, rezeki ini datang daripada apa? Daripada takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki. Tiba-tiba tuan-tuan cakap saya hidup susah lah ustaz. Lah. Hang tak baca Quran ke? Quran dah bagi dah. Bagaimana nak murah rezeki? Kita ada mengadu lagi, saya susah kena pinjalung, saya susah. Susah sebab hang tak ambil Quran. Kalau kita ambil Quran, Allah sebut satu sumber rezeki. Ya, sumber rezeki kena usaha dah Ustaz. Betul, kena usaha. Sebab ada dalam Quran sebut, yang kamu akan dapat mengikut apa yang kamu usahakan. Illa ma sa'a, kata Allah. Melainkan apa yang kamu usaha kamu dapat. Ini betul-betul nak murah rezeki, kata Allah. Salah satu awal-awal saya sebut tadi, bertaubat. Bertaubat ni yang ketiga, fadilat bertaubat apa? Yang keempat, yang ketiga, Allah Ta'ala bagi anak yang baik. Ni akak-akak, abang-abang belum kahwin. Tak lama kahwin dapat anak. Nak anak baik-baik. Okey.
Masalah kita ni tuan-tuan, masalah anak. Masalah anak Allah tak tahu. Itulah kata lagi. Saya 2 hari lepas ceramah di Melaka. Dah sampai Seremban. Pengurus saya telefon, Ustaz, bila Ustaz free ni? Saya tengok Ustaz free hari Rabu petang. Boleh tak saya buat temu janji ni? Ada satu opak dia mengadu cucu dia pukul dia. Betul. Tu dia nak minta tolong Ustaz lah. Macam mana nak buat? Tuan-tuan, opah ni cucu pukul. Cucu ni kaki ganja. Cekor. Minum cekor. Tak ada duit. Belasah opah. Opah ni dengan cuci darah lah, buah pinggang lah apa. Saya kata kat dia, ni bukan cucu betul kan? Dia kata cucu angkat. Tak ada anak. Ambil anak orang, pakai cucu budak, umur 20, saya 70. Saya kata kat dia, Kak, sebab tu Allah tak bagi akak ada anak. Sebab tu Allah bagi kak kahwin tapi tak ada anak. Supaya dia tak jadi macam ni. Tapi kak rasa tak sesuai yang Allah bagi tu. Akak rasa lebih sesuai ada anak. Ambil. Sekarang kak pening pula. Pening. Sakit tak? Sakit. Kalau tumbuk sini, sepak, pijak. Nak duit nak beli gajah. Kalau lah kak tak ambil anak, jadi anak angkat, kau rasa bahagia ke? Bahagia. Tuan-tuan faham maksud saya? Sebab tu kalau akak abang-abang sini, Allah takdirkan kita menikah, tak ada anak. Sebenarnya Tuhan tak bagi kita rehat waktu kita tua. Pandang baik dengan Tuhan. Dia tu marah kat bini saya, Pak. Hang tak mengandung tahun ni, aku nikah lain. Oh, nampak? Anak dia lah. Tu gemar. Kita kalau cakap langgur kan, gemar tu. Dia gemar suara. Tak jatuh tu, sebiji ikut sumpah. Baik. Bukan saya marah, larang tuan-tuan ambil anak angkat. Saya tak larang. Saya tak marah. Saya fikir, kenapa Allah tak bagi aku ada anak? Sebab Allah tahu banyak orang menghadapi masalah anak. Takut hang tak sabar. Lah tak sabar, tu main jumpa saya. Kalau sabar, hang tak ada muka. Sepak dia tumbuk sini. Macam tak sabar, baby tak tolong saya. Sebab tu saya, kalau tak ada anak, tak ada. Sebab Allah nak bagi lapang. Tahu tak, lapang ni nikmat daripada Allah. 2 nikmat yang besar. 1 nikmat sihat. Besar nikmat sihat. Ajak pergi umrah boleh. Mai dengar ceramah boleh. Cuba sakit. Dengar ceramah. Kencing tak lawas. Dalam pakai pampers mai dengar ceramah. Dulu sak-sak bangkit pergi tandas. Bangkit masuk. Pasal apa? Kencing tak lawas. Lah tak boleh lah. Duduk lama tak boleh. Lah tak apalah. Duduk elok. Mangga tak pergi tandas lah kan? Tak apa lah. Tapi tak lega lah kan? Tak apa. Rupa pakai pampers. Patut bila dia kencing dia diam. Dia diam. Ni bukan orang sini. Ni Afrika ni. Allah Ta'ala bagi nikmat dengan sebab sihat. Makan boleh, semayang boleh, berjalan boleh, pergi rumah anak Putrajaya boleh. Semua boleh. Nikmat sihat. Tapi nikmat inilah yang manusia sering lupakan. Sering tak bersyukur. Ni adik-adik di belakang, darah tinggi tak ada, kecil manis tak ada. Sihat. Ni makcik-makcik depan, rasa separuh kecil manis. Separuh lagi kena kencing. Subhanallah. Tak tahu nak apa. Dia adik-adik LP ni bukannya sakit. Sihat.
check up hari tu okey semua. Nak masuk LP ni siap check up lah. Ambil darah, masuk X-ray semua, MRI pun buat. Bukan kata X-ray, MRI pun buat dalam tu, relax. Orang lain kejut masuk MRI. Anak-anak muda relax, 45 minit keluar, oi, sah masuk, oi. Oi, sihat. Tapi sayang, cimanih tak ada. Darah tinggi tak ada, sakit jantung tak ada. Batu karang tak ada. Yang tak ada, kepala. Pirih motor pula. Aksiden putih pula. Sayang. Allah bagi sihat, tak digunakan tubuh badan yang sihat pada jalan dia. Yang kedua, nikmat lapang masa. Tuan-tuan, nikmat lapang ni satu nikmat. Masa lapang, rehat. Duduk di rumah, laki bini pencin, dua-dua dapat. Pagi-pagi pergi jogging. Balik jogging nasi lemak. Bila nak sihat? Lepas jogging lemak, bila nak sihat? Gemuk apa tu? Pergi sembahyang subuh sama-sama. Waktu rehat, waktu cucu semua duk perempuan, anak semua kerja bagus. Bangkit pukul 5:30, naik motor celapak dua-dua orang pergi. Kadang lelaki bawa, kadang isteri bawa pergi masjid. Seronok lah. Dengar ceramah sampai pukul 12, habis pukul 12 nak singgah kedai makan pula, nasi kanak apa tu. Petang sekali lagi pula, kebun pula. Tak fikir apa masalah, ni nama dia rehat. Tapi kalau tua-tua macam ni tak rehat. Cucu balik, anak balik. Balik anak. Barang mahal tak nama? Simpan lah, sorok ke, hilang ke. Hari tu periuk karat pun dia curi. Periuk karat pun dia curi. Masak nasi tak nak pula. Apa makna lagi hidup tua-tua tuan-tuan tapi tak lapang? Kalau nak anak yang baik, nak cucu yang baik, salah satunya ialah taubat. Sebab tu adik-adik sini belum kahwin ni, taubat. Stop daripada buat benda haram. Jadi orang yang baik, besok dapat jodoh, dapat isteri, dapat suami, anak pun bagus. Aku nak jadi orang baik, supaya Allah kurniakan pada aku anak-anak yang baik. Tapi kalau kita tak mau, aku tak mau taubat, aku nak enjoy. Aku tak mau taubat, aku nak enjoy dulu. Tua-tua lagi pun taubat. Maka timbullah nikmat Allah Ta'ala cabut. Salah satu benda yang Allah Ta'ala cabut ialah dikurniakan anak-anak yang menimbulkan banyak masalah pada kita. Nak pergi haji, duit kena curi, buat kenduri, duit kena curi. Yang keempat yang Allah Ta'ala bagi, bila kita bertaubat, kebun-kebun yang bagus. Dan yang kelima, Allah Ta'ala bagi pada kita sungai-sungai yang bagus. Tuan-tuan, pandanglah 5 benda ni dalam konteks sebuah negara. Nak dapat sebuah negara yang hebat, wujudkan 5 benda ni. Cuaca yang bagus, harta yang bagus, keluarga yang bagus, pertanian yang bagus, dan alam sekitar yang bagus. Inilah syurga dalam dunia. Sebab itu negara-negara yang maju, dia bukan letak pada industri. Kita tengok Jepun, kita tengok Sweden, ada industri apa? Apa industri dia apa? Ni, 5 benda ni dia jaga. Bulan Mei tahun ini. Sebelum bulan Mei tu, bulan April. Selepas dia tu, bulan Jun. Tak sampai lagi bulan Julai. Yang mana faham? Tak faham sudah tuan. Ini Pak Uda. Cerita tahun 69. Jadi pada tahun 69 tu, 69 lah. Sebelumnya 68. Jadi tahun 69 tu selepasnya tu tahun 70. Bila nak cerita dia tu tak ada sebut cerita tahun tak habis-habis.
bulan Mei lepas, ada 4 orang Sweden datang. Swedish datang. Dia orang bukan cakap orang putih. Dia orang cakap slang-slang Rusia. Macam mana pula faham bahasa mereka ni? Orang Sweden. Bawa anak darah. Saya dah tengok anak dia. Jadi orang Sweden datang ke sekolah saya. Lepas. Saya tanya, pasal apa datang? Dia kata saja nak tengok satu kampung, satu perkampungan Islam. Nak tengok macam mana duduk. Kalau boleh kami nak duduk sini. Masya Allah. Sweden. Sungai Dua tak main. Sweden main. Astagfirullah. Tapi orang Sungai Dua rajin main. Tu haji kita ada. Alah, orang Sungai Dua rajin main. Sekolah saya. Dia cerita tak main lagi. Orang Sweden main. Tuan-tuan cuba tengok. Bila kita pergi negara ni kita jangan pergi lah jauh. Mahal pula. Duit kita pula mana lagi tak pergi. Berokah pun tak pergi. Takkan nak pergi Switzerland. Tuan-tuan boleh tengok cerita ni tak mana. Negeri ni tak mana. Tengok cerita Hindustan. Tuan-tuan tengok cerita Hindustan. Bila mereka menyanyi, cantiknya. Cantiknya. Lagu-lagu mereka semua buat Switzerland. Yang tuan-tuan duduk tengok cantiknya. Mana punya tempat. Buat kat Eropah. Duduk tepi sungai, duduk tepi gunung. Tu dia Syahruhan. Derwale. Tuan-tuan, mereka jaga 5 benda. Tak usah pergi jauh lah. Pergi negeri seberang Singapura. Mereka jaga 5 benda ni. Apa benda yang mereka jaga? Mereka ambil daripada ayat Quran. Bagaimana nak dapat kenikmatan dalam dunia, kebahagiaan dalam dunia. Mereka tiru sebiji-sebiji, tuan-tuan. Yang pertamanya mereka jaga ni, environment ni. Persekitaran. Sebab tu tengok, kelang mereka lagu mana. Asap kelang mereka lagu mana. Kereta macam mana. Pengawalan exhaust kereta. Pengawalan asap kereta. Mereka kontrol. Buat kempen pula. Berapa hari naik sikal. Berapa hari naik kereta pakai bateri. Motosikal pakai bateri. Sebab mereka nak menjaga persekitaran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Yang baiknya ialah alam sekitar kamu baik, udara kamu baik, hujan akan turun dengan baik pada kamu. Negara yang tidak menjaga industri, negara yang tidak menjaga asap, yang tidak menjaga pembuangan asap-asap, karbon-karbon itu tak apa jadi pada negeri dia. Hujan dia pun tak boleh minum. Kita dulu-dulu, anak negeri, apa ustaz buat? Anak tak boleh cakap. Apa ustaz buat? Anak 4 tahun tak boleh cakap. Nak tadika lagi setahun. Tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Buat pergi jumpa Tok Guru. Jumpa Tok Guru. Mai, Tok tengok, tak mau mai. Cucu, tuan tolak. Bilah. Tok tak buat apa Tok buka mulut. Dia baca doa. Dia ludah dalam mulut budak. Dia katuk. Pelan. Balik teriak pula. Dalam kereta tu dia cakap, tak mau pergi dah. Pergi lah. Bukan buat apa. Tak mau pergi dah. Pergi lah, kata Opah. Opah dia kata, tadi tak boleh cakap. Loh, abang boleh cakap budak ni. Pergi lah. Abang boleh cakap, tak mau pergi dah. Tu nama dia Tok Wali. Dulu-dulu kalau tak boleh cakap dia ludah, balik boleh cakap Tok Wali. Sekarang tuan-tuan kalau anak cucu tak boleh cakap, suruh ustaz tu ludah. Masuk ubat. Jangkitan virus. Doktor tanya dia minum apa? Doktor tanya, mulut bengkak, kumam leleh keluar. Berkat tak ada. Tuan-tuan tahu? Dia hari ni kita tak jaga alam. Bila kita nak duduk dalam syurga dunia? Cuba tengok negara yang asap dia banyak, negara yang tak jaga pengawalan pembuangan asap, kelam rata-rata. Orang tak mau duduk. Sebab itu kita kena jadi sebuah negara industri yang kontrol benda-benda ini. Allah Ta'ala bagi bijak.
Dia cipta kereta hybrid. Allah Ta'ala bijak, dia bagi kita idea bagaimana nak cipta kereta pakai bateri, pakai elektrik. Minyak tak keluar, asap tak keluar, apa pun tak keluar. Tuan-tuan tengok di negara lain, ada kereta yang boleh keluar hari Ahad saja, hari lain tak boleh keluar. Pelik kereta dia warna kuning, hari Ahad saja yang boleh keluar. Isnin sampai Sabtu hang duduk di rumah. Dia punya cukai murah, dia punya harga murah, sebab dia boleh pakai hari Ahad saja. Ada di setengah negara, tuan-tuan, dia nak kawal benda ni supaya cuaca jadi elok. Dalam sebulan, beberapa hari semua orang kena naik gerek. Cikgu besar naik gerek, cikgu kecil naik gerek, semua tak boleh naik kereta. Dia kontrol untuk alam. Alam akan jadi baik. Ini nombor satu, syurga. Nombor dua, syurga dalam dunia ni apa? Kaya. Allah bagi kaya, harta kita ada, duit kita ada. Bila kita ada industri yang bagus, ekonomi yang bagus. Yang ketiga, syurga dunia itu apa? Bila Allah Ta'ala bagikan pada kita isteri yang baik, suami yang baik, anak-anak yang baik, keluarga yang baik. Yang keempatnya, pertanian yang baik. Yang kelimanya, tuan-tuan, direct Allah sebut wa anhara, sungai-sungai. Sungai-sungai. Allah Ta'ala sebut berkali-kali ayat dalam Quran. Bila sebut syurga, jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga yang di bawahnya atasnya kebun-kebun, di bawahnya mengalir sungai. Asal sebut syurga, sungai. Asal sungai je syurga. Tapi apa yang kita buat pada sungai kita? Buang budak situ, buang peti ais situ, buang motor curi situ, curi motor ES5, dia sepai ke motor tu, angka buang lah tu. Buang sisa babi situ, belah babi tepi sungai, tek babi buang tu. Babi ni bukan dia sebut lembu-lembu, babi bau nampak muka lasah dia. Kadang-kadang kita ada sebut lembu sangat tu, belah babi lembu lah tu, mereka nak belah babi yang tahan tu sungai ni tu belah babi. Kalau tak kena ubah belah babi. Bila kita belah babi dibuang dalam sungai, sungai tu jadi tar. Tai babi ni menghasilkan tar, keras sungai dalam. Ikan tak hidup, mati habis. Orang tanya saya, Ustaz, habis tu negara kita ni Ustaz, Ustaz faham lah, negara kita ni campur. Kalau Ustaz seorang tak apa, Ustaz tak makan babi. Ustaz faham lah, kita campur. Ada bangsa makan, ada bangsa tak makan. Nombor satu saya kata, antara belah babi dengan belah lembu, lagi bagus belah lembu. Kenapa tak promosi kat mereka belah lembu? Kita yang tak kempen pada mereka, belah lembu lagi bagus, belah kambing lagi bagus, belah ayam lagi bagus, belah unta lagi bagus, belah keldai lagi bagus. Oh, keldai. Kita tak promosi kat mereka dengan alasan mereka makan babi pula. Habis tu mereka tak makan ayam, mereka tak makan ikan. Kena ubah. Kita kena bagi pada mereka satu tawaran yang lebih canggih daripada babi. Yang kedua, tak salah belah babi. Bagi mereka sebab mereka nak makan. Kita hormat mereka. Mereka nak makan babi, kena hormatlah. Hak mereka nak makan, kena hormatlah. Mereka ya, kita ya hormat mereka. Mereka pun kena hormat kita. Kita hormat mereka, kita bagi mereka makan. Mereka pula hormat kita, pasal kita tak makan babi. Jangan cemarkan alam, jangan cemarkan sungai kami. Hampa makan babi, pasal apa kami busuk? Hampa yang makan, pasal apa sungai kami kotor? Boleh belah, boleh makan, tapi tak boleh belah. Oh, kalau boleh makan, tak boleh belah, jangan Ustaz. Import. Mana ada import. Singapura, rakyat dia makan babi, tapi dia tak belah babi. Boleh? Dia tak ada babi. Mana ada kilang babi, ladang babi di sana.
Dia import dari Malaysia. Malaysia dapat penyakit, mereka dapat sihat. Potong sihat-sihat, sembelih sihat-sihat, orang mari bersih. Kalau babi, kalau ikan keli, kalau ikan sardin, buh dalam tin, nama dia sardin tin. Kalau ikan keli, buh dalam tin, nama dia keli tin. Kalau babi, buh dalam tin, nama dia babi tin. Jual dalam bentuk tin, babi tin. Tak payah pula. Sungai bersih, negeri wangi, pencemaran tak ada. Siapa nak makan babi, beli dalam tin. Import pada Kemboja, import pada Vietnam, import pada China. Negeri kita bersih. Kalau tak mau pun dalam tin, pun dalam pisju. Maknanya pencemaran tak ada. Of course tak, kita mahal tak kalau kita import mahal. Kalau kita orang belah tengah-tengah laut. Belah ladang babi tengah-tengah laut. Sungai tak ada, apa pun tak ada. Hang buang laut. Laut masih tu dia menghapuskan babi-babi, dia punya tag babi. Karak dia hilang. Inilah dia tuan-tuan. Negara-negara yang mengamalkan 5 prinsip tadi, yang bertiur daripada Quran, tuan-tuan akan selesa bila pergi tempat dia. Sungai dia bersih, udara dia bersih, keluarga dia bagus, ekonomi dia bagus, udara dia bagus. Yang inilah nama dia syurga dunia. Kalau tuan-tuan nak wujudkan syurga dunia, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Semua orang dalam negara tu jaga 5 benda ni, hasilkan 5 benda ni, tuan-tuan akan seronok duduk dalam negeri itu. Macam mana tuan-tuan seronok pergi duduk di Eropah yang saya sebutkan tadi. Seronoknya belajar ke Switzerland, ke Sweden. Seronoknya pergi duduk di negara-negara ni. Cantik Ustaz, luar Ustaz. Seronoknya Belanda Ustaz. Banyaknya kincir angin Ustaz. Oi. Sebab sungai dia bersih. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita faham betul-betul apa dia umat yang terbaik, Nabi sebut tadi, umat terbaik ialah umat yang faham Quran, yang membaca Al-Quran, yang menghafaz Al-Quran, yang mentadabur Al-Quran. Sebab itu saya kata tadi, dah sampai masanya semua pembelajaran balik kepada modul berlandaskan Quran. Misalnya saya sebutkan tadi ILB ni industri sekalipun, ambil satu industri yang tiru daripada Quran. Bersepah-sepah tuan-tuan yang tiru daripada Quran. Dan apa yang tuan-tuan tengok di negara maju sekarang adalah benda yang berasaskan kepada Quran. Sama ada keretanya, sama ada kapal terbangnya, sama ada kapal lautnya, sama ada mesinnya, sama ada teknologinya. Semuanya kalau kita kaji daripada Quran, yang ini dipanggil sebagai kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua, dah sampai masanya tuan-tuan belajar tentang kemukjizatan Al-Quran di masjid-masjid, di surau-surau. Ustaz-ustaz, tok-tok guru tidak lagi boleh mengajar hanya berpandukan pemahaman ataupun penafsiran yang biasa-biasa. Sudah sampai masanya tuan-tuan mengkaji. Kenapa Allah letakkan Al-Ankabut? Labah-labah. Surah labah-labah. Tak bubuh surah rimau. Labah. Rupa-rupanya Spiderman itu tuan. Spider. Dia ada 6 kaki. Satu kaki dia tu ada 100,000 rambut. 6 kaki berjumlah 600,000 helai rambut. Sebab tu rambut dia banyak melekat dia di dinding. Subhanallah. Yang kajinya orang putih. Kita rambut atas kepala kita tak kaji. Overlay. Ada tahu? Saya tak ada lay lah. Otak itu kita tahu. Al-Ankabut ni tuan-tuan, surah labah-labah. Allah Ta'ala kata yang tak boleh pakai labah-labah. Jangan tiru labah-labah.
Dia rapuh. Tapi saintis kaji, sarang laba-laba tidak rapuh. Sarang laba-laba tu kalau kita gumpai dia menjadi lebih kuat daripada buku, daripada baju kali 10. Sarang laba-laba. Sarang laba-laba ni hebat. Tapi kenapa Allah kata dia rapuh? Allah sebut tentang laba-laba ni rapuh. Jangan tiru laba-laba. Dalam bab apa? Dalam bab keluarga. Baru orang kaji keluarga. Labah betina, labah jantan. Labah betina dominan daripada labah jantan. Labah jantan kerja dia bagi mengandung labah-labah betina. Kerja dia tu habis projek lari. Dia kira dia selesai dia belah. Pasal apa dia belah cepat? Sebab labah-labah betina dia akan makan labah-labah jantan lepas projek. Nak selamat, ambil belah cepat. Kena labah jantan tu kau habis. Ngingkam dia capek innalillah labah. Kemudian bila dia beranak, dia bertelur, dia menetas. Anak-anak labah tu pula saling memakan. Supaya dia nak jadi besar. Dia makan abang dia, kak dia, adik dia, suka dia. Siapa yang kuat dia menang. Sebab tu Allah kata jangan tiru perangai labah-labah. Isteri yang buat kerja, laki malas. Isteri yang kontrol laki. Laki pula kira puas nafsu dia. Elok puas belah. Laki pula duduk kena ngayang dengan bini saja. Kontrol. Keluarga dia keluarga tak elok. Tak tahu tanggungjawab. Jangan jadi macam anak-anak laba-laba. Hang makan aku makan hang. Aku tak kira adik aku ke, abang aku ke. Jangan. Nabi Allah kata jangan tiru mereka. Tetapi kamu boleh tiru laba-laba dalam sudut yang lain. Bagaimana laba-laba membuat makanan? Mencari makanan. Subhanallah. Dia kan buat apa? Dia buat sarang. Lepas tu getara main kat dia. Getar, kenal lah. Dia main gede makan. Senang kan? Duduk saja. Dia pasang perangkap, duduk saja. Tunggu anak main. Inilah nama dia online. Inilah bisnes online. Dia buat satu sarang, dia sambung. Sambung tu nama dia connect. Saya minum connect dengan connect. Saya juga tak suka ialah tu. Mak saya bagi makan connect. Dia tak tahu connect ni orang tawa sebut dah lah. Connect. Dia bila dia sambung tu nama dia connection. Okay. Dia connect. Daripada satu stesen sampai ke satu stesen, dia connect. Stesen ke stesen, nama dia inter. Akhirnya dia berbentuk satu jaringan. Jaringan tadi tuan-tuan dibagi net. Internet. Tuan-tuan bercakap internet, Allah sebut benda dalam Quran dah lama. Macam mana kamu nak dapat maklumat? Internet. Macam mana kamu nak dapat kawan? Internet. Bagaimana kamu nak bisnes? Internet. Quran sebut dalam surah laba-laba. Dan bila kamu dah banyak connection kamu, orang kaya kamu mata-mata, kamu senang cari duit. Nabi sebut, orang yang nak kaya macam mana? Banyak kawan. Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak kaya banyak? Friends. Dia bagi. Macam mana tuan-tuan nak dapat friends? Facebook. Macam mana nak dapat friends? Twitter, Instagram. Saya ada friends 1.3 juta dalam Facebook saya. Kalau saya kata saya tak ada duit, terima RM10, dapat 13 juta. Saya nak jual produk, handphone. Siapa nak beli? Saya nak jual bulan, siapa nak beli?
Saya nak jual kain tudung, siapa nak beli? Saya ni buat perniagaan ni, siapa nak beli? Saya ni nak belanjung, siapa nak ikut? Friends. Itulah nama dia hari ni, online. Adik-adik, bisnes online. Satu dunia akan beli. Tak payah sewa kedai. Lah kedai mana laku sewa? Kedai tak ada. Dulu kedai kat Maidin, Tesco, Raksasa, Gian, Rosebon, penuh. Tengok pasar raya Gian. Stall sana, stall sini lah. Kosong orang tak mau. Sewa berapa ribu. Mereka buat di pejabat mereka. Sambil tunjuk anak tu online. Kotak penuh pos. Sambil tunjuk anak. Tak menang tangan, lalas kaki tunjuk. Bini ni kan. La ilaha illallah. Online. Nak jadi kaya, Al-Ankabut. Ni, nampak video 1, 2, 3, 4. Lain kali, saya seorang ceramah tadi. Hal lain semua buka rumah. Makcik tengok lepas sukan, gini tengok Facebook live. Tak payah main. Saya seorang dulu cakap. Ni, FB live. Berjuta tengok. Semua naik bintang. Love bintang, mau naik. Hak benci pun dah. Gini naik tu tadi pun. Lah, senang je itu. Sebab tu kalau kita faham betul-betul Quran ni, dia untuk kita. Cuma kita, saya kata tadi, Allah bagi otak, Allah bagi akal, Allah bagi Quran, Allah hantar kat kita Nabi Muhammad. Kenapa yang kita? Jawapan dia mudah. Sebab kita bergaduh sama-sama kita. Orang Arab gaduh sama-sama Arab. Orang Islam gaduh sama-sama Islam. Orang Melayu gaduh sama orang Melayu. Akhirnya kita tidak ada masa berfikir macam mana nak majukan kita punya bangsa, kita punya negara. Cuba tengok, Perancis tak gaduh, biar maju. Britain tak gaduh sama-sama mereka elok, Britain maju. China tak gaduh sama-sama rakyat. Sekarang China kuasa dunia. Siapa yang nak hutang? China. Duit banyak. Korea. Tuan ingat cerita Korea? Cunduan. Roteu. Ni, kita buka sejarah. Korea ni tak pernah habis. Gaduh sama-sama mereka daripada tahun 50. Gaduh sampai jadi Korea Utara, Korea Selatan. Dah jadi Korea pun gaduh. Tahun 1980 tu kita buka sejarah. Presiden kena tembak. Naik tentera. Jeneral cunduan. Rakyat tunjuk perasaan. Dia tembak habis 18 Mei di Guangzhou. Mati beribu orang. Gaduh naik lawan-lawan. Turun cunduan naik roh pula. Roh tewu. Tiap-tiap hari tunjuk perasaan di Korea Selatan. Roh tewu. Orang mati jadi presiden. Roh pula. Akhirnya aman. Tak mau gaduh. Kami tak mau gaduh. Maka Korea tahun 90-an stop berperang sama-sama mereka. Lari Korea negara maju. Semua nak pergi Korea. Ni adik-adik ni, ILP anak darah belakang handphone ni, K-pop. Bila dia ambil gambar, saya tengok gambar K-pop tu. Dulu K-pop apa? Cik Kempok dah dulu. Lah semua nak di Korea. Korea dia cipta kereta maju-maju. Dia lawan Jepun. Jepun ada Toyota, kami ada Hyundai. Jepun ada Honda, kami ada Kia. Lawan. Yang tak naik je ialah bangsa kita. Makin duk turun. Sebab bangsa kita memilih. Lagi berperang, lagi seronok. Bergaduh, lagi seronok sama-sama kita. Akhirnya Quran yang di tangan kita tidak memajukan kita dengan sikap, dengan kealpaan kita. Jadi tuan-tuan, adik-adik, di ALP ni dah sampai masa dia. Ambil daripada Alhamdulillahirrabbilalamin sampai Qul a'udzu birabbin nas. Buka balik Quran tu, kaji ayat ini untuk apa, ayat ini untuk apa, ayat ini untuk apa, ayat ini untuk apa.
ayat ini untuk sains, ayat ini untuk perubatan, ayat ini untuk keluarga, ayat ini untuk undang-undang, ayat ini untuk alam sekitar, ayat ini untuk peternakan, pertanian, untuk industri, ayat ini untuk laut. Semua ada dalam Quran. Bila kita kaji betul-betul tuan-tuan Quran, insya-Allah hebat. Itulah yang saya buat di sekolah saya. Pada budak-budak sekolah tahfiz saya, 8 tahun, 10 tahun saya buat. Mereka bukan setakat hafaz Quran. Bukan setakat hafaz Quran mereka ni. Mereka juga belajar kemukjizatan Al-Quran. Kaji. Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang bahasa. Orang tanya saya, Ustaz, kenapa dalam dunia ni Allah ciptakan Adam? Tapi kenapa bahasa banyak? Adam seorang. Kenapa main bahasa Tamil, bahasa Ibrani, bahasa Parsi, bahasa Rum, bahasa Maksudnya? Mari mana Ustaz? Allah jawab benda ni dalam surah Muhammad. Bagaimana Allah menciptakan bahasa-bahasa. Sebab tu tuan-tuan di sekolah saya, budak-budak ni belajar bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Melayu. 5 bahasa budak-budak ni belajar. Saya tambah lagi dengan bahasa Thailand dan bahasa Kemboja. Sebab kebetulan guru sekolah saya Thai pada Kemboja pada. Hampa ajak sekali. Senang pergi Kemboja. Cari buahnya. Tuan-tuan, saya belajar pada anak-anak saya ni tentang sains daripada Quran. Orang tanya saya, Ustaz, sekolah Ustaz tu banyaknya belanja sebulan 150,000. Kenapa banyak sangat? Nampak benar Ustaz tak reti menjaga kewangan sekolah. Saya tengok muka dia. Aku nak sepak aku Ustaz. Nak kata bodoh tak gamar. Melawat tak mau, tak nak dah tahu. Ambil tahu tak nak ambil. Kalau nak jimat macam sekolah, boleh. Budak-budak sekolah hanya menghafal Quran. Guru doang juga. Akademik tak payah, sains tak payah, bahasa tak payah, apa pun tak payah. Guru sekolah saya ada 67 orang. Nak bayar gaji pada luar negeri ni, lulusan luar negeri tu nak bayar apa? Tujuan tu. Nak dapat yang terbaik, nak dapat hasil yang terbaik, nak dapat tahfiz yang bagus. Kalau sangat tahfiz lekeh ni tak apa, saya boleh buat 2 cikgu cukup dah untuk 100 orang. Dialah masak, dialah wadah, dialah cikgu. Dialah duk mengajar budak Quran, dialah duk tasmik budak baca Quran. Tapi sekolah saya lain. Sebab saya buat canggih. Maka kos dia tinggi. Tapi kalau kos dia tinggi, saya seorang duk tanggung mampu je. Dah sikit jantung. Cik manis pula, cik tawar pula, macam kecil kita ada ni. Sebab tu saya tak larat. Saya tak payah tutup je lah. Tak larat lah. Orang tak tolong. Dia berkata Ustaz Kazim kaya. Itu yang saya nak tutup. Saya nak jual dah orang tak mau tolong. Silap saya. Siapa suruh buat sekolah lawa-lawa? Lain kali buat sekolah buruk. Baru orang bantu. Mentaliti orang Malaysia ni, dia bantu sekolah tahfiz bila sekolah tu buruk. Kalau buat lawa-lawa, tu kaya jangan tolong. Kalau nak ditolong lagi, bakar sekolah tu. Lagi cepat orang tolong. Jadi saya cadang nak bakar sekolah tu. Ni mentaliti orang Malaysia. Nombor 2, adik-adik ni makcik-makcik kalau nak buka tahfiz, jangan buka di Malaysia. Korporat tak tolong. Buka di Kemboja. Orang Malaysia, korporat Malaysia, dia rajin derma kat Kemboja. Korban buat di sana. Jadi dia kata pasal masjid ni 2 ekor atau ni. Sian. Pindah kat Kemboja. 4 ekor dia buat. Sebab dia berkata buat di sana lebih pahala daripada buat di Malaysia. Tolong tahfiz di sana lebih besar daripada tolong tahfiz di Malaysia. Sebab tu saya kata malah. Aku pun malah hati lah. Tutup buang jual senang. Tumpu pada pengajian pondok saya. Bila saya umum macam tu tuan-tuan, pun kena juga tu jadi Ustaz Kazim ni. Kena saja. Duk kutuk lagi. Hak kutuk tu pula
Tahu pun tidak. Apa pergi jual wakau orang pergi jual apa? Apa sepak dia lagi. Loh, apa. Hantar mana wakaf? Dia faham asas solat tahfiz wakaf. Wakaf tahfiz. Duit saya buat sekolah saya tu, duit ceramah tuan-tuan. 40 tahun saya ceramah tuan-tuan. Siang, malam, pagi, petang. Dapat duit buat sekolah. Kan harap ada dia orang. Harap ada dia orang tuan-tuan lauk dia ikut. Tu ada 47 lot bangunan saya. 48. Tahfiz tu satu lot. Tu ada lagi 47 lagi. Tahfiz tu satu lot je. Kecil je. Rumah pondok, rumah makcik, rumah nu je banyak. Yang tahfiz tu, saya buat loan daripada bank. Saya buat pinjaman bank. Mana ada duit nak beli? Dan bangunan tu pula kontraktor. Kontraktor pakai duit dia dulu. Ada duit bayar, Ustaz. Kami ni sedekah fisabilillah. Bagi senang, Ustaz. Ada duit bayar. Loan nama saya. Kalau saya tak bayar, bankrupt saya. Sampai pada satu hari saya tak larat lah. Kita jual lah. Settle loan, settle kontraktor. Tu yang nak jual tu. Bila jual, buat mak tapi kecil juga lah. Susah tak pening pula. Tapi orang tak nak ambil tahu. Orang kata, apa jual wakaf? Apa? Kumpung pipi, apa? Jahat betul panggil orang kita ni. Tu bila nak maju? Patut tolong orang macam saya ni. Nak buka sekolah, nak jaga orang tua, jaga. Ni 20 orang LGBT nak main sekolah saya. Minggu depan. 20 orang. Saya bukan jenis masuk Facebook. Duk dakwa dengan pondam-pondam masuk Facebook. Dakwa pondam-pondam. Saya tak macam tu. Saya panggil depan main duk. Tak abang. Duk. Ngajak lepas siang malam. Daripada umur panjang, umur pendek. Daripada kembung, ipit. Itulah dakwa. Bukan setahun dah, 5-6 tahun saya buat untuk pondam-pondam. Kita duk kutuk pondam, tapi kita tak tolong lepas. Tengok pondam je. Wui bubuk. Pasal kita 5 orang, bapuk tu seorang. Berani lah kita usik. Wui bapuk. Cuba bapuk tu 5, kita seorang. Dia nampak sangat menakutnya macam kita tak tahu. Jadi tuan-tuan kita ubah lah. Macam tu lah di sekolah saya. Mu'alak, pondan, orang tua, orang gila, orang miskin. Semua saya belah. Tu ada 400 orang. Jadi daripada saya susah nanti sampai tutup sekolah pondok saya, pasal tahfiz saya, sampai saya tutup sekolah tu. Boleh kau boleh tahfiz sekolah pondok, boleh asas. Jadi tuan-tuan dapatkanlah maklumat yang sebenar. Janganlah dengar fitnah orang. Okey? Dan saya bukan ahli politik. Jadi setengah orang kata Ustaz Kazim belah sana, belah sini. Saya bukan belah-belah, saya non-partisan. Saya penceramah. Siapa pun kawan saya. Dan saya akan bercakap. Kalau betul, saya kata betul. Kalau salah, saya kata salah. Saya tak nak campur. Orang lantik saya macam-macam jadi politik, saya tak mau. Orang offer macam-macam untuk jadi politik, saya tak mau. Sebab saya lebih suka jadi penceramah. Semua kawan saya. Tapi orang politik suka fitnah saya. Tak, saya tak kata. Dia kata saya kata. Baru pilihan raya baru ni, mereka main pujuk saya tadi. 3 parti ajak saya tadi. 3 saya tolak. Saya tak mau jadi calon. Tanding apa tak mau. Bila mereka duk pujuk saya tak tahan. Saya ni lemah dengan pujukan. Lepas tu ada orang perempuan pujuk, lemah saya tu. Saya ambil isteri galang. Saya lemah, saya kalau orang pujuk saya pula. Saya kata kat PA saya, cari tiket, kita pergi Jepun. Kita lepak Jepun. Tu yang saya tulis dalam Facebook saya, nak pergi Jepun jumpa Atroman. Kalau tuan-tuan ingat dalam Facebook saya. Keluarlah paper, saya nak tanya Atroman, nak tanding ke tidak? Saya tak mau. Jumpa Atroman di mana? Di Kyoto. Saya pergi
kedai Atromen, khas untuk beli Atromen. Orang Atromen, busuk batu, sudah sebelah gunung. Saya keluarkan dalam Facebook. Saya pun telefon kawan-kawan. Okey, mereka dah keluar dah senarai calon. Dah. Ada nama saya lah. Satu parti pun tak ada. Alhamdulillah, aku nak balik. Barulah saya balik. Dah confirm nama saya tak ada. Bila saya balik, saya duduk dalam kafe Taubang, Pramugara, duduk bawah lantai, duduk kat lantai. Nyimbang dengan saya. 4 jam nyimbang. Sak dia berhenti, sak dia nyimbang. Sak dia berhenti, sak dia lalu. Dia kata, Ustaz, kita ni. Waktu dah nak pilihan raya, dia kata, Ustaz, kita ni pilihan raya ni, Ustaz, kita apa pun Ustaz kita boleh, Pak. Kalau rasa tak betul, kita ubah balik. 5 tahun kita ubah, 5 tahun lagi kita ubah. Saya kata, abang, pilihan raya bukan macam tu, bang. Pilihan raya dia betul-betul, bang. Dalam 5 tahun, macam-macam boleh buat. Jangan kata 5 tahun, 5 jam pun boleh jadi macam-macam, bang. Berhati-hati, bang. Pilih hak jaga agama, hak jaga Islam saja. Yang tu yang saya sebut dalam ceramah saya. Mereka spin, mereka kata apa? Ustaz Kazim kata kalau Pakatan menang 5 jam dia akan keluar negara. Hari ini semua orang tanya saya, Ustaz bila nak lari? Ustaz bila nak keluar? Saya jawab, Pulau Utang. Saya tak kata macam tu. Punya jahatnya blogger ni. Tu spin kenyataan orang. Itu tak berhati-hatilah. Kadang-kadang dosa kita dapat. Semayang dah elok lah. Iman bagus lah. Tapi fitnah pula. Bila kita nak jadi berjaya, tuan-tuan, Quran dah depan mata, sepatutnya lambang kejayaan sudah berada dalam genggaman kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.